Bersama saya pada pagi ini adalah rakan daripada Hormat Dato' Marul, Parlimen Kemang, Hormat Saudara Sekretari Nasution daripada Keadilan Rakyat, Hormat Penduduk Rasa, Hormat Datuk Umar dan Presiden, juga yang hormat Dr. Zulkifli Ahmad, Pengarah Koperasi, dan juga bersama kita adalah Ahli Parlimen Shah Alam, Hormat Saudara Khalid Samad. Dan selepas saya menyampaikan press conference bagi pihak saya pada pagi ini, rakan saya daripada Yang Hormat Saudara Sekretari Nasution akan menyambung, dan mungkin Yang Hormat daripada Shah Alam pada Samad akan bercakap sedikit tentang isu kepala lembu yang berlaku di Shah Alam. Pertama, dalam sidang media hari yang ke-5 ini, saya suka sekali lagi mempertegaskan bahawa rakyat di Teluk Kemang seharusnya menolak calon yang bankrupt dari segi integriti, credibility, maruah wibawa, dan kita tetap menyeru rakyat Bagan Pinang menolak calon Barisan Nasional yang pastinya diyakini terlibat dengan politik wang, iaitu rasuah. Dan saya menyatakan pada pagi ini sekali lagi bahawa isu ini memalukan negara, memalukan Malaysia di persada antarabangsa, sehingga Perdana Menteri Malaysia yang berada di Perancis, di Paris, terpaksa berhempas pulas untuk menjawab soalan dari pelajar-pelajar kita yang mempersoalkan kenapakah Barisan Nasional masih memilih Tan Sri Isa sebagai calon yang dipertarungkan, yang diperhitungkan di Bagan Pinang ini. Ini bagi kami, PAS dan Pakatan Rakyat, suatu yang sangat memalukan negara, dan ini membuktikan bahawa Barisan Nasional tidak pernah serius tentang isu integriti, isu credibility, dan apatah lagi bila mereka bercakap mengenai memerangi rasuah. Cakap tak serupa bikin. Ini yang kita mahu peringatkan sekali lagi bahawa PAS dan Pakatan Rakyat beriltizam untuk membawa mesej ini dan membawa isu ini sampai di peringkat akar umbi, dan menyatakan kepada rakyat seluruhnya bahawa memang Kerajaan Barisan Nasional cukup bankrupt dengan calon-calon yang berwibawa dan sanggup untuk meletakkan kembali Tan Sri Isa Samad sebagai calon mereka di permarkas di Bagan Pinang ini. Kemudian saya juga sekali lagi untuk menyatakan kepada rakan-rakan media bahawa pada petang ini kita akan mengadakan satu pertemuan perhitungan terakhir kita dengan SPR. Saya telah dedahkan semalam, kita telah mengenal pasti, dan pada petang ini kita berupaya untuk membuktikan terdapatnya beratus-ratus nama pengundi yang boleh mengundi 2 kali menggunakan nombor IC tentera dan awam yang telah kita buktikan mereka mengundi di sini dan mereka mengundi di Kelantan sebagai contoh. Dan petang ini kita akan membuat perhitungan dengan SPR untuk membersihkan nama-nama ini daripada daftar milih yang akan digunakan pada 11 hari bulan ini. Dan sekiranya pada petang ini SPR tidak dapat untuk melakukan sesuatu ke arah pembersihan ini, kita tidak menolak kemungkinan akan menggunakan kaedah perundangan, dan salah satunya lah mungkin esok atau lusa pasukan peguam kita akan membuat court injunction supaya
pilihan raya ini dapat ditangguhkan sehingga pembersihan nama itu benar-benar dapat dibuat oleh pihak SPR. Dan pada petang ini jam 4.30 petang, suatu press conference akan diadakan di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya, dan saya harap rakan-rakan media dapat untuk mengikuti isu ini dengan sebaik mungkin, dan saya harap memberikan suatu liputan yang adil sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh rakan-rakan media sebelum daripada ini. Kemudian yang ketiganya, saya ingin juga memperjelaskan bahawa isu rasuah ini memang sangat berakar umbi dan telah menjadi budaya kepada UMNO Barisan Nasional, corrupt to the core. Dan ini ada satu laporan polis yang telah dibuat oleh rakan kita, iaitulah Yang Berhormat Dr. Jayakumar Jayavaraj, yang telah membuat satu laporan polis di mana terlibatnya unsur rasuah yang nyata. Adalah calonnya dibuktikan rasuah, dan amalan rasuah juga telah menjadi amalan yang tidak boleh dielakkan oleh budaya Barisan Nasional. Jadi mereka dengan rasa tidak malu, tanpa rasa ada tanggungjawab, credibility, accountability, integrity, telah melakukan perkara ini sewenang-wenangnya tanpa rasa malu. Mereka menggunakan wang rakyat pembayar cukai untuk kepentingan politik mereka, dan tolaklah calon yang betul-betul korup ini. Ini seruan kita kepada pengundi di Bagan Pinang, dan kita akan edarkan rekod ini kepada pres, rakan-rakan media sebentar lagi. Dan kita juga telah menerima laporan yang kita yakin bahawa Menteri Pertahanan telah, Menteri Besar Negeri Sembilan telah masuk di kem-kem, dan mereka telah menggunakan media kononnya jangan pengaruhi pasukan keselamatan kita, jangan berkempen pada pasukan keselamatan mereka, mengganggu tugas mereka. Tapi mereka telah terang dan nyata telah menggunakan rasuah, ugutan supaya pasukan tentera kita ini dipastikan mengundi calon Barisan Nasional. Ini satu tindakan yang saya rasa paling tidak bertanggungjawab. Oleh itu, sekali lagi saya ingin menyeru kepada pihak rakyat di Bagan Pinang ini, khususnya pengundi-pengundi pos ini, supaya janganlah menjadikan diri mereka barang pertaruhan murahan oleh pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional. Pasukan keselamatan yang gagah berani ini, yang setia kepada negara ini, seharusnya bersama dengan rakyat untuk memerangi rasuah, kerana rasuah adalah musuh nombor satu negara pada hari ini. Jadi saya menyeru pada pasukan keselamatan, khususnya anggota tentera, mari bersama rakyat perangi rasuah, perangi musuh nombor satu negara, kerana mereka ini sedang diperbodohkan dan diperkudakan oleh pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional. Jadi kita bukan rakyat Barisan Nasional, kita adalah rakyat Malaysia yang kita harap dapat menegakkan kembali integriti, credibility dan accountability, dan juga wibawa kita dan maruah kita sebagai rakyat dalam negara ini kepada masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada rakyat di Bagan Pinang ini, supaya walaupun pilihan raya ini berlaku di Bagan Pinang, berlaku di Negeri Sembilan, tetapi pilihan raya ini sangat penting kepada masa depan negara. Oleh itu, kalau kita dapat mengajar dan memberikan suatu pelajaran kepada isu rasuah, kepada calon yang benar-benar rasuah yang dikemukakan oleh Barisan Nasional, kita akan dapat memberikan satu mesej yang jelas kepada Barisan Nasional supaya rakyat dapat melakukan perubahan dalam pilihan raya yang akan datang. Saya rasa untuk seterusnya, kenyataan berkas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Beliau telah banyak kali membuat kenyataan, dan yang semalam beliau telah mengatakan bahawa beliau
sekali-kali tidak akan datang untuk berkempen bagi Barisan Nasional di Batang Pinang. Saya hormati sikap Tuan Dr. Mahathir ini kerana beliau apapun telah bersama dengan rakyat untuk tidak sekali-kali berkompromi dengan calon yang dikemukakan oleh Barisan Nasional, iaitulah yang dianggap oleh Tuan Mahathir sebagai manusia atau pemimpin yang korup, yang terlibat dengan rasuah, yang tidak boleh lagi diizinkan untuk menjadi pemimpin, khususnya di negeri Sembilan ini.